ini saya ingin bawa sekali lagi selain daripada saya juga menunjukkan concern kita terhadap pengurangan anggaran perbelanjaan untuk tahun depan. Kita juga ingin berkali-kali kita rujuk kepada perancangan perbandaran yang kini masalah yang terbesar ialah PPR dan rumah kos rendah yang penjenggaraan dia sentiasa menghadapi masalah, dan berkali-kali pengguna komplain itu dalam isu lift. Saya pernah sebut dalam pembahasan bahawa lift pada zaman moden sekarang ini bukan lagi perlengkapan bangunan, tapi lift itu adalah public transport. Dia adalah sebahagian daripada transportation yang diperlukan. Saya tidak tahu apa cara yang terbaik, tetapi saya pernah cadangkan supaya seluruh lift PPR itu dibagi kepada satu syarikat yang telah mungkin diberi satu syarat yang ketat supaya mereka boleh lakukan. Di bandaraya-bandaraya yang lain, di mana-mana ada lift, dia tidak boleh rosak lebih daripada 2 jam. Dan juga selain daripada kita letakkan CCTV, sepatutnya di bawah setiap bangunan itu mesti ada orang yang menjaga. Kalau tidak, CCTV itu tidak berkesan. Oleh itu saya harap perkara ini, kalau kita nak jadikan bandaraya moden, tidaklah lagi satu isu yang sentiasa menghantui penduduk kita. Seterusnya di bawah Bandaraya Kuala Lumpur 050100, saya ingin bangkitkan sekali lagi isu Kampung Railway. Kampung Railway telah dipindahkan dan diroboh pada Disember 2013. Saya berterima kasih kepada kementerian dan juga pihak DPKL kerana kita telah dapat merunding satu persetujuan. Sungguh pun persetujuan itu tidak bertulis sehingga sekarang. Persetujuan itu ialah penduduk asal akan ditawarkan pembelian rumah kos rendah. Tapi sebab tidak ada kertas, tidak ada hitam putih, kekhawatiran penduduk ialah kalau menteri telah dipromosikan ke kementerian yang lain, mereka takut janji itu tidak dapat dikotai. Jadi kita harap itu dapat dicepatkan. Pada masa yang sama, bila dipindah kepada PPR untuk sementara menunggu persiapan flat kos rendah ini, mereka diberi sewa yang disubsidi secara percuma. Tetapi setelah lebih kurang 2 tahun, tidak ada nampak ada sebarang construction yang berlaku di tapak pembangunan ini. Kekhawatiran ialah sebab dijanjikan dibayar, ditanggung sewa ini selama 3 tahun, dan setahun lagi dia habis. Kalau rumah unit-unit yang belum siap, ini akan menjadikan beban kepada penduduk yang telah dipindah ke PPR sementara menunggu. So saya ingin dapat sedikit penjelasan bilakah flat rumah kos rendah ini yang dijanji oleh YTL ini akan dapat dibangunkan. Seterusnya di bawah tajuk 060100 Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, saya menyokong sentimen yang telah dibawa oleh Kuala Krai bahawa warisan itu warisan di Kampung Baru ini bukan sahaja secara fizikal. Kalau kita ingat semula, Kampung Baru ditubuhkan pada tahun 1899 atas tuntutan penduduk Melayu di kawasan Kampung Baru itu, dan dengan campur tangan Sultan Selangor, Presiden Jeneral British pada waktu itu telah menubuhkan perbadanan yang menguruskan Kampung Baru ini. Dengan tujuan Kampung Baru bukan saja
beri tempat kediaman dan tempat berniaga untuk penduduk Melayu. Tetapi kalau kita nak ingatkan sebalik sejarah, Kampung Baru ini ditubuhkan untuk membolehkan orang-orang Melayu mengambil peluang dalam pembangunan dan kemajuan Kuala Lumpur. Oleh itu isunya bukan terhad kepada pembangunan fizikal. Tapi bila kita baca laporan, seolah-olah pembangunan Kampung Baru ini adalah satu land development project dengan izin. Hanya dalam skopnya, perbincangannya hanya dari segi bagaimana kita buat satu projek pembangunan di kawasan yang sebesar 223 ekar tanah agriculture yang sekarang. Saya baca dalam bajet ini, kita telah lihat dalam muka surat 452 telah menyatakan program engagement kerjasama dengan kumpulan sasar, pemilik, pewaris tanah dan lain-lain lagi, sebanyak anggaran 30 kali untuk tahun 2015 dan 30 lagi untuk tahun depan. Dan juga ada engagement dengan rundingan dengan GLC, Pemaju dan lain-lain lagi. Saya ingin tanya, apa peranan dan status MAS sekarang dalam rundingan ini? Sama ada mereka juga terlibat secara rapi dalam perkara ini. Dan saya juga ingin tanya, secara tradisi, Selangor ada interest, ada kepentingan di Kampung Baru. Saya ingin tanya sama ada PKNS juga sebahagian daripada engagement ini. Adakah kita boleh memadamkan sejarah begitu saja yang menjadikan Kampung Baru ini hanya sekeping tanah yang untuk dibangunkan, dan warisan cara hidup Kampung Baru ini dihapuskan begitu saja? Saya bangkitkan isu ini bukan saja kerana Kampung Baru diletakkan adalah di sebagai jiran saya di kawasan Batu, tetapi Kampung Baru, pembangunan Kampung Baru akan menjadi model untuk banyak lagi pembangunan kampung-kampung tradisi di kawasan wilayah persekutuan. Di kawasan saya ada banyak, tadi telah disebut Padang Balang, Kampung Delima, Kampung Bandar Daram dan lain-lain lagi. Saya ingin tahu apa status mereka sekarang. Your predecessor, Menteri Wilayah Persekutuan yang dulu telah pernah janji kampung-kampung tradisi orang Melayu di kawasan Kuala Lumpur ini akan diwatakan sebagai kampung warisan. Saya ingin tahu apakah perancangan untuk mewatakan kampung warisan di kawasan Kuala Lumpur ini. Ini adalah sangat penting untuk menghapuskan kecurigaan penduduk-penduduk kampung tradisi ini atas tanah mereka akan akan hilang di dalam arus pembangunan. Dan juga harus juga kita menyelaraskan jual beli tanah di kawasan-kawasan seperti ini. Kalau tidak, banyak tanah akan jatuh di tangan orang asing. Dan yang lebih penting lagi ialah perkhidmatan dan kemudahan awam untuk kampung-kampung ini. Dan kalau kita tidak selaraskan lagi, kita akan lihat pembangunan yang pelik-pelik, pelbagai corak, ada Roman pillar, ada yang Greek, ada yang macam-macam telah akhirnya kehilangan kesenian dan warisan Melayu di kampung-kampung ini. Akhir sekali saya tidak mau tambah sebab telah dibangkitkan oleh YB Setiawangsa kerana The River of Life dalam tajuk dalam butiran 090200 River of Life. Saya cuma nak tambah sedikit sebab untuk pastikan air yang kita telah
melalui satu projek yang besar, sungai telah dipulihkan dan lain-lain. Tapi yang lebih penting ialah peparitan yang di kawasan bandar, yang akhirnya air akan disalur kepada sungai. Tapi saya nampak kebanyakan kawasan, termasuk kawasan saya, yang di tepi-tepi tebing-tebing sungai, peparitan memang teruk, sehingga bukan saja banjir tetapi kotor, dan akhirnya air-air ini akan cemar semula sungai-sungai. Sungguh pun kita berjaya untuk melaksanakan River of Life, tapi akhirnya kita tidak capai sasaran untuk mendapatkan status sungai bersih di kawasan wilayah persekutuan. Sekian, terima kasih. Kepung minat ya? Yap. Ringkas ya, kepung dengan kapal ringkas sebab saya tadi dah minta Yang Menteri jawab. Saya sila. ya, dengan ringkasnya itu